Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, ini adalah topik kedua. Saya meneruskan lagi ikut arahan dan hari ini saya akan ceritakan, kalau ikut saya punya silibus adalah topik tentang pemboleh ubah dan pemalar. Okey, mula kita nak tahu apa itu pemboleh ubah dan pemalar. Kita dah terangkan pada yang lepas, kita tahu pemboleh ubah ni yang ditentukan oleh jenis data. Okey, ini yang kita nak buat pemboleh ubah. Dan pemalar ni pun sama ditentukan oleh jenis data. Tapi yang paling utama kita kena tahu adalah pemboleh ubah. Ini yang penting dalam atau cara Python. Pemalar, saya akan cerita nanti kenapa pemalar ni kurang penting. Okey, apa itu pemboleh ubah? Apa itu definisi pemboleh ubah? Kita terus pergi sini. Okey, pemboleh ubah ni adalah nilai yang boleh diubah apabila perlu di sepanjang pelaksanaan atau cara. Mana maksudnya contohnya kita minta nama. Mungkin yang pertama ni orang user yang masuk itu nama dia Ali. Mungkin lepas tu kita minta lagi nama. Boleh masuk lagi nama yang kedua, contohnya Abu. Yang ketiga dan seterusnya lah. Okay, kita boleh minta nama ni. Jadi benda ni kalau dilanjutkan di dalam daratan 3, kita akan jumpa kepada sub atau cara. Yang mana sub cara yang menggunakan return. Okey, mana kita masuk sini lah. Ini maksudnya boleh diubah apabila perlu. Dan yang seterusnya. Seterusnya apa itu pemalar? Pemalar sama juga macam dalam konsep pemalar yang digunakan dalam sign. Pemalar adalah nilai yang tetap. Okey, sini saya tulis. Sebab inilah konsep yang biasa kita guna, iaitu kita tetap. Tetap mana semua nama pemalar mesti dengan huruf besar. Mesti dengan huruf besar. Berbalik pada tadi pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni mesti dengan huruf kecil. Huruf kecil dan dia ada syarat. Syarat ni yang kita namakan nanti dalam naming. Naming pemboleh ubah. Ada syarat dia. Baru kita boleh declarekan pemboleh ubah tersebut. Jika tak ikut syarat, dia akan keluar error. Dalam pemalar pula, kita boleh tetapkan dan huruf besar. Contohnya adalah katakan kita tulis sini. Contoh, suhu sama dengan 36.7. Jadi kita dah tetapkan suhu ni 36.7 sepanjang atau cara suhu di situ. Kalau kita panggil suhu, dia akan sini. Kita tak minta apa-apa dah. Ataupun yang paling biasa, yang popular adalah pi. Pi sama dengan 3.147. Jadi pi ni tetap dah, tak berubah-ubah. Jadi kita pakai data ni yang terubah, itu kita panggil pemalar. Tetap sampai apa-apa dan mesti dengan huruf besar. Ke sini diterangkan kalau ada underscore. Contohnya sini, suhu underscore badan. Kena tulis badan. Kena tulis semua dengan huruf besar. Jangan dengan huruf kecil. Jika ada huruf besar huruf kecil, nanti dia tak panggil, kalau dia dua tu campuran dua, dia tak panggil sebagai pemalar, dia akan duduk sebagai pemboleh ubah. Okey, kat sinilah. Jadi pemalar nilai yang tetap sepanjang tu. Okey, contoh penamaan pemalar ni saya kata dia contoh. Kita kalau kita tulis huruf besar, dia akan ni jadikan dia huruf besar sebagai pemalar. Tapi tu saya cakap tadi, pemalar ni bergantung pada jenis data dan ini adalah yang keyword yang paling penting. Kalau huruf besar, Python akan refer sebagai pemalar. Dan dalam Python tiada konsep pemalar. Yang ada hanya pemboleh ubah. Dan juga tambahan satu lagi adalah
apa yang ditulis oleh kita panggil sebagai keyword Python. Apa yang dalam Python dan keyword tu, itu adalah benda-benda yang kita boleh gunakan. Jadi kita boleh buat pemboleh ubah sebagai pemalar sebagai pemboleh ubah, itu kita ubah-ubah lah, tak masalah. Itu panggil pemboleh ubah dan pemalar. Okey. Kemudian daripada pemboleh ubah tersebut, itu saya cakap tadi, pemboleh ubah tadi kat sini. Pemboleh ubah tadi kita perlukan ada syarat dia. Okey, kat sini. Ni. Jadi ini yang penting. Okey, dalam pemboleh ubah. Jadi kita boleh abaikan sementara pemalar tu, kita pemalar huruf besar dari pemalar. Jadi macam mana kita nak namakan pemboleh ubah? Untuk namakan pemboleh ubah, kita mesti ada syarat dia. Syarat dia iaitu kita akan terangkan di sini. Okey, kat sini syarat yang pertama. Syarat yang pertama kat sini adalah mesti dimulai dengan huruf. Kalau tak nombor dulu, ni nombor. Ini nombor, ini huruf. Benda ni tak boleh, dia akan jadi error. Kita mesti start dengan huruf. Huruf dulu baru nombor. Betul. Kemudian okey, jadi lepas pada huruf, kita boleh tak kandungan kedua ni setelah dimulai dengan huruf. Huruf ni mesti ada huruf kecil. Yang pertama dia mesti huruf kecil. Syarat dia mesti huruf dalam huruf kecil. Huruf kecil. Maafkan saya. Huruf kecil. Mesti dengan huruf kecil. Bila dia ada huruf kecil, kita boleh ikutkan dengan nombor antara 0 hingga 9. Itu yang biasalah sampai 9. Tak ada masalah kita nak tulis sebagai contoh sini. Bilik 306. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. Jadi teruskan, on je. Kemudian, pemboleh ubah tidak boleh mengandungi ruang kosong, space dia. Contoh kat sini, ni ada ruang kosong kat sini. Tak boleh. Walaupun dia ikut ni, jadi kita mesti rapatkan dia. Okey, jadi syarat untuk hilangkan ruang kosong ni, kita rapatkan. Dan kenapa dia ada P kat sini besar? Okey, sini nanti saya akan masukkan ke bawah lagi konsep dia. Dan seterusnya, syarat-syarat untuk menamakan pemboleh ubah, pemboleh ubah tidak boleh ada aksara istimewa kecuali underscore saja. Underscore je boleh. Lain pada underscore tidak boleh. Contohnya ni, tambah sini, tolak sini. Okey, kat sini betul, ataupun nombor underscore. Okey, delete. Tak masalah. Huruf kecil itu boleh, huruf besar boleh selepas underscore. Bila kita tak underscore kat sini, dia merujukkan perkataan ni sebagai satu perkataan. Satu perkataan. Satu perkataan atau satu pemboleh ubah. Walaupun kita tulis banyak, bilik 306. Walaupun ni, ataupun kita tulis perkataan banyak-banyak underscore, dia tetap kira sebagai satu perkataan. Okey, huruf besar adalah berbeza dengan huruf kecil. Ingat, nama pemboleh ubah adalah dalam bentuk case sensitif. Apa maksud case sensitif? Ada perubahan pada aksara digunakan ataupun huruf digunakan, dia akan memberi syarat sebagai pemboleh ubah yang baru. Contoh sini, P huruf besar kat sini. Ini tak ada huruf besar langsung. Sini ada L huruf besar. Ini ada 3 pemboleh ubah yang berbeza. Dan tidak boleh menggunakan Python keyword. Contohnya pass, class, banyak lagi lah. Nanti saya akan tunjukkan keyword-keywordnya. Contoh-contoh keywordnya kat sini. Ni banyak kan? Dia punya keyword. Okey. Ini contoh dia. Ini semua keyword ni yang diwujudkan, yang terdapat di dalam Python. Semua benda ni kita tak boleh nak guna. Dia mesti diterima pakai sebagai pattern keyword. Okey, kat situ. Jadi kan saya ulang balik. Kenapa dekat sini mesti dengan huruf besar? Saya ulang balik kat sini. Saya patah balik ni. Sebab Python menggunakan istilah camel case. Mana camel case maksudnya huruf pertama huruf kecil,
huruf seterusnya huruf besar. Ini selalu orang gunalah nama pelajar. Tapi kalau tak mahir, tulis je nama underscore pelajar. Sama je, sama. Konsep dia sama. Formula ubah adalah benda yang sama yang kita guna sepanjang atur cara. Okey. Okey, contoh-contoh kesalahan yang selalu berlaku di dalam penulisan pattern dekat sini. Kenapa ini salah? Sebab dia ada ruang kosong. Mana pemotolannya kita rapatkan ataupun kita letakkan underscore. Sini salah sebab kita bermula dengan nombor. Kita tahu pattern pembelian buah tidak boleh mula dengan nombor dan mesti bermula dengan huruf. Kita boleh letak ni sebagai 3 kategori macam ni ataupun kategori 3. Okey, sama je. Dan sini ada menggunakan aksara yang lain pada underscore. Kita gunakan ke tambah atau plus, mana gantikan perkataan daripada plus atau tambah. Dan juga ini pun sama, kita boleh letak cuba 2, 3 ataupun kita tulis sebagai cuba underscore 2 underscore 3. Ada masalah. Inilah pattern. Sebab pattern adalah bahasa menghampiri bahasa manusia. Okey, sekian je untuk kali ini. Semoga ini dapat membantu para murid dan guru dalam melaksanakan atur cara Python. Sekian, terima kasih.